Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Apa khabar murid-murid? Harap semua dah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama, murid dapat menulis jawapan pemahaman dengan betul. Yang kedua, menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang lengkap. Dan yang ketiga, memahami soalan pemahaman dengan baik. Ya, kita akan membaca petikan berkenaan dengan minumlah air untuk cergas dan cerdas di muka surat 51. Jadi soalan yang kamu akan jawab di dalam petikan di dalam muka surat ini ialah soalan yang bercapah. Sebelum itu, cikgu ulang kembali apakah yang dimaksudkan dengan bercapah. Bercapah itu ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Dan soalan ini bersifat terbuka, meluas dan subjektif. Rasa kamu ingat, soalan ini dia mempunyai banyak jawapan ataupun banyak yang boleh diterima daripada soalan bercapah ini. Jadi kamu kena berfikir dan mempunyai jawapan yang subjektif. Pelbagai jawapan yang boleh diterima. Pastikan jawapan tu punya logik dan betul lah. Okey. Seterusnya kita akan membaca petikan muka surat 51. Tajuk dia minumlah air untuk cergas dan cerdas. Jadi murid-murid yang berada di rumah boleh ikut cikgu baca bersama. Air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Jumlah air yang diminum bergantung kepada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Okey, kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Keadaan ini akan mengganggu tumpuan mereka di dalam kelas. Oleh itu, minumlah air secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas. Okay, jadi apa yang nak disampaikan oleh daripada petikan ini? Pada perenggan pertama, diberitahu kita air itu adalah komponen utama dalam badan kita. Maksudnya, air itu penting. Sangat penting untuk badan kita. Okey. Perenggan kedua pula dia beritahu kita jumlah air yang perlu diminum. Bergantung kepada umur dan bergantung kepada keadaan keadaan cuaca dan tahap fizikal. Maksud dia kalau cuaca yang panas kamu kena minum air dengan lebih banyak lah berbanding dengan cuaca yang sejuk, waktu hujan dan sebagainya. Okey, dan kanak-kanak, ni kamu kena faham betul-betul. Kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun. Maksudnya yang usia bermula 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampailah 18 tahun digalakkan, di sini ditulis, digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas sehari. Maksudnya paling sikit 6 gelas kena minum dan paling banyak kamu kena minum 8 gelas sehari. Setiap hari, sehari 6 hingga 8 gelas. Okey, maksudnya kalau kamu sekarang umur berapa tahun? Kamu dah umur 8 tahun. Jadi kamu kena minum 6 hingga 8 gelas sehari lah. Kalau tidak kamu akan kekurangan air. Okey, pada perenggan ketiga kita didedahkan dengan apakah kesan sekiranya kamu kekurangan air. Nampak dia beritahu kita perlu minum air dengan kerap walaupun tidak berasa dahaga. Okey, kerana apa? Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Keadaan ini akan mengganggu tumpuan mereka di dalam kelas. Maksudnya bila kamu rasa lesu dan mengantuk, kamu tak dapat memberi tumpuan di dalam kelas semasa cikgu sedang mengajar. Sebab tu kadang-kadang bila kamu sedang belajar, kamu tak faham ataupun kamu rasa mengantuk, kamu rasa macam malas lah nak meneruskan, mungkin sebab kamu kekurangan air. Jadi kamu kena minum air dengan secukupnya. Dia cakap minum air secukupnya, bukan minum air secara berlebihan. Berlebihan pun saya dengar di sudut kesihatan tak baik kalau berlebihan air pun tak bagus. Jadi kalau kurang air pun lagi tak bagus. Jadi kena minum cukup-cukup. Itulah petikan yang kita bacakan. Dia menceritakan tentang itu. Okey, sekarang kita nak jawab soalan. Okey, ada 4 soalan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Okey, yang kedua, bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Yang ketiga, mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Yang keempat,
bagaimanakah cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas. Jadi keempat-empat soalan ni adalah soalan yang kita sebut sebagai soalan bercapah yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi, tapi tak mustahil, senang untuk kamu jawab. Senang untuk kamu jawab ni, tak ada masalah, kamu semua boleh jawab. Okey, jawapan dia ada pembayang dan clue dia di dalam petikan. Maklumat dia semua ada dalam petikan yang telah diberikan, yang kita baca tadi kat atas tu. Okey, jadi murid-murid, kamu, ini adalah tugasan. Terus kepada tugasan, kamu akan tulis di dalam buku kefahaman. Pastikan kamu telah menulis hari ini adalah hari Jumaat, tarikh 9 hari bulan 7 2021. Kita dah bulan Julai. Okey, tajuk dia ialah minumlah air untuk cergas dan cerdas. Okey, tulis betul-betul macam cikgu buat ni. Kamu akan tulis yang pertama, soalan kamu akan tulis, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong. Lepas tu di bawah dia kamu akan garis panjang. Garis panjang ni adalah tempat untuk kamu tulis jawapan nanti. Baris yang di bawah lah, jangan garis betul-betul dekat bawah soalan ni. Garis di barisan yang kedua di bawah ni. Lepas tu selang sebaris, baru kamu tulis nombor 2. Okey, lepas tu selang di bawah dia garis, lepas tu selang lagi sebaris, nombor 3 dan seterusnya. Okey, jadi saya harap kamu faham. Kamu akan tulis soalan dan kita akan jawab sama-sama. Okey. Soalan pertama, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Jawapan dia ada pada perenggan pertama. Nampak tak? Ni, air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Itu adalah jawapan dia. Tapi macam mana kita nak buat ayat? Pastikan kamu bila menjawab soalan, macam cikgu selalu pesan, kita kena ambil balik ayat daripada soalan tu. Kita kena mulakan jawab dengan macam ni. Soalan pertama, kita akan mula dengan kita digalakkan untuk minum air kosong kerana apa? Jawapan yang tadi. Okey, jadi cadangan jawapan daripada cikgu, kita digalakkan minum air kosong kerana air merupakan komponen utama di dalam badan manusia. Okey, jadi itu adalah jawapan bagi soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Okey, cadangan jawapan daripada saya, bila kita baca balik dalam petikan, okey, bagaimanakah faktor usia mempengaruhi? Kita baca jawapan dia ada kat sini. Kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas sehari. Jadi cadangan jawapan daripada cikgu, faktor usia, ambil balik ayat dia. Faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum, iaitu kanak-kanak dan remaja antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Okey, jadi ini adalah jawapan daripada cikgu. Kalau kamu ada ayat ataupun jawapan daripada kamu, pastikan jawapan itu betul. Mana-mana jawapan yang logik boleh diterima, mestilah jawapan yang betul. Ini adalah soalan bercapah, boleh diterima maksud cikgu. Okey, yang ketiga, mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Yang ini mudah. Okey, jawapan dia ada dekat mana? Kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Okey, jadi kenapa? Okey, kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Ya, itu jawapan dia. Jadi macam mana kita nak buat ayat daripada jawapan soalan yang ketiga? Okay, cadangan jawapan daripada cikgu, ambil balik ayat dia. Kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga kerana kekurangan air boleh menyebabkan kita lesu dan mengantuk. Ini jawapan yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, okey, bagaimanakah cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas? Macam mana kita nak tingkatkan tumpuan? Macam mana kamu nak nak bolehkan kamu bagi tumpuan penuh dalam kelas? Kadang-kadang rasa lesu, ngantuk kan, kenapa apa? Jawapan dah last sekali. Dia adalah idea keseluruhan daripada petikan kita tadi. Mestilah minum air lah. Jadi macam mana nak buat ayat? Ambil balik ayat daripada soalan ni. Cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas ialah dengan minum air dengan secukupnya, ataupun minum air secukupnya. Jadi itu adalah bagaimana kamu tulis soalan, kamu bina soalan dan jawab soalan bercapah. Okay, jadi tugasan kamu hanya akan buat soalan-soalan tu di dalam buku pemahaman. Tengoklah buku teks buku soalan 51 tu, salin soalan dan jawab jawapan di dalam buku pemahaman. Jadi itu saja. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, bolehlah mesej cikgu secara personal. Okay, terima kasih atas perhatian telah diberikan pada pagi ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.